Langkah Dubai sekarang tengah viral. Boleh ke tak boleh? Dikatakan ada perjumpaan sulit berlaku baru-baru ni di Dubai. Kalangan mereka orang power-power belaka. Tun Mahathir Mohamad, Tun Daim Zainuddin, Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin. Mesti ada KJ kot. Semua sekali lah aktor. Hishamuddin Hussein on. Soalan dia, ini satu komplot yang sulit, yang langgar undang-undang ke tidak? Kepada saya, tidak. Kerana kita kena tengok natijah dia. Kalau dia nak jatuhkan kerajaan ikut undang-undang berparlimen, iaitu menerusi satu aplikasi kepada Yang di-Pertuan Agong oleh ahli-ahli parlimen yang cukup numbersnya, cukup angkanya. Ia boleh. Bermakna kalau aplikasi kepada Yang di-Pertuan Agong minta berjumpa, ya, tak kira istana negara ke kat Dubai ke, kerana ikut perlembagaan Yang di-Pertuan Agong yang boleh membubah parlimen sekiranya cukup bilangan ahli parlimen majoriti tidak percaya kepada Perdana Menteri yang ada, tapi kena lalu proses dia. Bermakna ada satu prasyarat, iaitu ahli-ahli parlimen berkenaan kena bangun dalam sidang Dewan Rakyat yang sah dan beritahu Tuan Speaker, kita nak usulkan undi tak percaya terhadap Perdana Menteri yang ada. Bila sudah dikira undi, kalau sah 51%, iaitu 100 berapa? 112 ke 13 ahli parlimen kata tak percaya, maka Speaker Dewan masa itu perlu mengisytiharkan bahawa Perdana Menteri dah hilang kepercayaan, ada Perdana Menteri perlu meletak jawatan. Kalau dia lawan, usul ini boleh dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu prosesnya. Jadi mana-mana langkah ke arah proses yang disetujui, dilindungi dan dibenarkan oleh perlembagaan negara, saya agak adalah boleh. Melainkan ada komplot menjatuhkan kerajaan di luar daripada undang-undang ini, baru tak boleh. Contohnya, kata kita akan buat perusuhan lah. Kita nak akan sebulah Angkasa Puri ke, sebulah Seri Perdana ke, sebulah lapangan terbang ke, atau pusat kawalan media ke, atau istana negara ke, atau kita pergi colek Perdana Menteri ke, atau kita pergi buat apa-apa rusuhan. Itu langgar undang-undang. Itu akan dihadapi dengan tangkapan atau tindakan undang-undang, ditangkap polis dan sebagainya. Jadi selagi langkah Dubai, langkah Sheraton dulu, ya, pun sama. Perdana Menteri letak jawatan masa tu, Tun Mahathir Mohamad. Boleh tak? Boleh. Awak nak letak jawatan, awak punya pasal lah. Awak nak berhenti kerja, awak punya pasal. Orang lain angkat sumpah. Yang di-Pertuan Agong ada, dia terima segala ahli parlimen yang cukup. Tak kira awak langkah longkang ke, langkah orang, banyak orang ke, yang kepada Agong ialah cukup tak nombornya. Itu saja. Ya, dan ahli-ahli parlimen kumpul orang yang cukup. Masalahnya bila I don't have the numbers, aku tak cukup nombor. Ini kena ingat. Jadi kita rakyat ini makan popcorn sajalah bila dengar semua cerita ini. Nak ambil serius tak ambil serius, kita tunggu sehingga Istana Negara kata ada pengumuman. Tapi dia perlu lalui yang saya sebut tadi, undang-undang tersebut. Kalau tiba-tiba Yang di-Pertuan Agong angkat sumpah seorang, tak kira lah Hishamuddin Hussein ke, KJ ke, siapa lagi calon-calon, Muhyiddin Yassin kata tak mau, Ismail Sabri, mungkin orang kata Abang Johari, siapa yang Sarawak ke, yang Sabah ke, Abdul Hadi Awang ke, kita perlu tanya, ada tak sidang parlimen? Kerana ini kena melalui proses, bang. Faham tak? Kita tengok undang-undang. Jadi proses patutnya sidang Dewan Rakyat, undi tak percaya, lepas tu bawa usul kepada Yang di-Pertuan Agong, atau tetapi masa itu saya percaya Anwar Ibrahim, PMX atau PM yang ada, tak kira siapa, dia akan bubar parlimen. Kalau tidak, dia hilang jawatan. Bubar parlimen, dia ada peluang. Faham tak? Bubar parlimen, undi semula, PIU 16, lawan jantan ke jantan, baru kita tahu
Dan betina ke betina pun ada. Baru kita tahu apakah dia masih ada kepercayaan rakyat. Ini panggil snap election. Dan biasa berlaku bila ada gangguan kepada nombor. Ini formula dia. Dalam parlimen, bila anda adalah wakil rakyat, nilai anda, ada orang kata 2 juta ringgit. Saya rasa 20 juta ringgit. Dan keadaan sekarang, boleh 200 juta ringgit. Dia makin naik harga lah. Ya, 1-2 kerusi boleh memindahkan kerajaan. Sarawak orang kata, tak mungkin lah dia nak paling tak. Dia tak akan duduk bawah Hadi Awang yang cakap mereka ni cawat ke apa kononnya. Kita dengar fitnah saja. Atau bersama Mahathir yang orang Sarawak kata busuk nama dia. Tapi dalam politik macam main bola sepak, bola itu bulat, dia boleh pergi ke mana pintu gol, dia boleh tergolek masuk, dia boleh tertendang masuk, dia boleh kena beli dengan buki ke apa, kita tak tahu apa bisa berlaku. Jadi kita makan popcorn saja, tapi kita harus tahu undang-undang dan juga permainan percaturan politik sikit, iaitu blok terkuat sekarang Sarawak, dan isu Sarawak ialah ini royalty minyak ni perjanjian pembentukan Malaysia. Macam mana kita bukan negeri macam Kelantan pun tuntut royalty minyak, tapi dia negeri tidak bersekutu ke apa ke bawah semenanjung ya. Di Sarawak, Sabah pula dia ada satu proses mandat rakyat dia yang memilih bawah British dulu untuk bersama dengan Malaysia, dengan ada syarat dia tertentu. Kita kena tengok syarat tersebut. Tapi yang kita faham, Sarawak kata dia adalah wilayah, dia bukan negeri. Dan dia patut terima royalty yang setimpalnya. Ini kena berbincang kerana Sarawak di bawah perlindungan persekutuan tentera, persekutuan yang bantu politik, persekutuan yang bantu. Kalau dia sebagai satu negeri yang tersendiri, barangkali China boleh kawan dengan dia, kata jom jadi satellite China, saya bagi kongsi Laut Cina Selatan dengan awak. Boleh, dia boleh kena beli Sabah. Kalau dia asing, mungkin Filipina akan bully dia. Dulu engkau ni bawa kerajaan Sulu yang bawa Filipina sekarang, atau kerajaan Sulu pula tuntut. Awak dulu kita dah pinjamkan kepada British, mana ini duit? Kita boleh tuntut balik kat bangsa-bangsa bersatu. Banyak isu politik pembentukan negara. Jadi bagi kita ikut balik perlembagaan kita. Kalau tidak, kecoh tak habis-habis. Langkah Dubai ini kepada saya selamat. Kita sekarang tengok undi tak percaya di Dewan Rakyat. Kalau tidak, shut up. Awak tak ada point. Makan kuaci sajalah, makan popcorn sajalah, pergi makan free kat hotel lah, tak kira mana Dubai. Ui, mahalnya. Ya, mereka kaya raya. Tapi analisa orang ialah, ini dah genting ni. Daim ni, anak kena rampas harta dia, nanti anak-anak Mahathir macam mana. Banyak lagi tau. Ananda Krishna macam mana? Vincent Tan macam mana? Siapa lagi? Banyak kes lagi di Sarawak macam mana? Banyak nama tak boleh disebut sekarang kan? Mari kita sebut semua. Soalnya, undang-undang. Saya dah kata sebelum ni, mereka ini syarikat public listed bangunan semua bawah kawalan undang-undang agensi kerajaan berkenaan. LHDN dah tahu. Orang kata Pandora Paper. Awak sangka awak bawa duit keluar negara melalui bank negara, tak ada rekod dah. Dulu 1MDB kan Zakti Akbar kata terlibat cara langsung ke tak langsung ke, orang fitnah dia ke apa ke. Kerana duit sejuta ke atas, bank negara mesti tahu. Money laundering, dia mesti ada rekod, dia mesti tanya. Kita tanya balik bank negara, siasat balik bank negara, mesti ada tali barut dalam, siasat balik MOF. Macam mana 1MDB boleh lepas? Dan besar sekali siasat yang dah siasat pun yang sebelah dia itu. Timbalan Perdana Menteri, 47 aduan, tak dikurangkan. Satu pun tak dikurangkan. Ditarik usaha pendakwaan oleh Peguam Negara, DNAA. Macam mana tu? Follow the law. Kita ikut undang-undang. Buat masa sekarang, tak ada kes terhadap Daim, Mahathir dan kroni-kroni. Tak ada kes. Dia kena sampai Peguam Negara, pejabat Peguam Negara. Itu pejabat yang sah, yang boleh keluarkan. Ini orang ada sebab untuk didakwa. Lepas tu mahkamah. Mahkamah tempat yang sah, yang kata okey, sekarang kita bicara. Macam mana? Makan pokok ya. Okey, Assalamualaikum.